Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis pada malam ini, seterusnya Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, gaum Tuan Nasik, Tuan-Tuan guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin-muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita hadir duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah. Seterusnya Allah Ta'ala berikan keampunan atas maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dapat memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Tazkirah pada malam ini insya-Allah saya guna kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman susunan Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu taala, atau dikenali dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya tuang pengarang rahimahullahu ta'ala, suatu hadis yang berbunyi an Ali ibn Abi Talib yaqulu inna lajulusun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi idh tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marfu'atun bi farwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi minan ni'mah walladhi huwa al-yawma fihi thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin wa wudi'at baina yadayhi safhatun wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul ka'bah. Qalu ya Rasulullah nahnu yawma idzin khairun minna al-yawma natafarraghu lil ibadati wa nukfal mu'nata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antumul yawma khair minkum yawma idzin. Rawahu Tirmizi. Artinya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu, kerana sangat dimanjakan oleh ibunya, dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang, yakni ketika berada di Madinah
sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diangkatkan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain, dan kamu menutup, yakni menghias rumah kamu seperti mana kamu memasang ke lambung Kaabah. Maka jawabnya sahabat, wahai Rasulullah, tentulah di waktu itu kami lebih baik daripada di hari ini. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat sahaja dan tidak usah mencari rezeki. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Keterangan daripada hadis, dalam hadis ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa kelak akan mendapat kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan. Pagi petang pakaian silih berganti, hidangan makanan tak putus-putus, rumah-rumah mereka tersergam indah dan dihias dengan bermacam-macam perhiasan. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau semua sudah ada, maka senanglah hendak membuat ibadah. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Artinya lebih memungkinkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemewahan hidup banyak menghalang seseorang daripada berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang berlaku di hari ini. Baik. Hadis pada malam ini, masjid ini kali kedua dah kita mari dah. Kali pertama itu tak silap kita baca kitab Bahrul Mazi. Orang hok ingatlah, kita pun tak apa ingat kau. Jadi malam ni kita baca kitab lain pula. Mudah-mudahan mana-mana kitab baca pun dia jadi tazkirah kepada kita, insya-Allah. Mari nak belebeh saja pun maklumlah. Nak malam belebeh. Baca kitab sedap belebeh atas kitab. Jadi hadis ni juga bukan hadis pertama kita dengar masa. Banyak kali dah dengar hadis ni, tapi biarlah. Pasal ayat yang berbunyi wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan ini sangat memberi manfaat, faedah kepada orang mukmin. Orang mukmin, orang beriman. Dah beli orang beriman kita ke beli orang beriman? Ke orang beriman duduk Mexico? Orang beriman kita, orang beriman pada Allah kita. Lepas bila sebut ayat ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman, dalam hati ada dah orang beriman aku kan. Nampak? Dah boleh ngaku beriman, wajib ngaku beriman pada Allah. Dia kata tak boleh ngaku soleh, tak boleh ngaku soleh. Yang kata tak boleh ngaku alim. Jangan ngaku alim, jangan ngaku soleh. Ni kita ngaku alim, ngaku soleh. Dalam ramai-ramai duduk sejid nampak-nampak raya nyamber soleh kali. Bengong punya jilat. Jangan ngaku soleh, ngaku kita jahat, tak apa. Dalam ramai akulah ahli maksiat. Comel. Hati comel tu. Pasal menghina diri. Berasa diri tak molek, orang lain molek belaka. Hak tu hak ulama-ulama aja. Nampak? Hak tak diajar oleh ulama-ulama membanggakan diri kita. Berasa lebih daripada orang,
berasa mulia daripada orang, berasa baik daripada orang, berasa alim daripada orang, itu sifat-sifat daripada iblis belaka, berasa lebih daripada yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yakni Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ni nak sambung dengan radhiyallahu pun boleh, nak sambung dengan karramallahu wajhah pun boleh juga. Nah, radhiyallahu an, yakni Allah Taala redha atas mereka. Siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi. Kerana ashabi kan nujum, Nabi kata sahabat aku ni macam bintang yang berada di atas langit, yang menjadi penunjuk kepada orang-orang yang memerlukan petunjuk. Tu sahabat-sahabat. Oleh kerana mereka ini lebih. Apa sahabat-sahabat lebih? Kerana dia ikut orang yang lebih. Siapa dia orang yang lebih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak jadi lebih macam sahabat-sahabat, ikut orang lebih ya, yakni ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut orang lebih jadi lebih, ikut orang tak lebih jadi tak lebih. Nah, orang ini ikut orang tak lebih jadi tak lebih ya. Kita ini apa jadi tak lebih? Pasal kita ikut orang tak lebih. Anak-anak kita jadi tak lebih, kita jadi tak lebih, mak bapak kita jadi tak lebih, pasal ikut orang tak lebih. Nah, dia jadikan artis sebagai panduan, sebagai role model. Arti-arti mana lebih? Nah, jahil saja artis. Nah, hak jatang pakai subang linga artis. Dah lebih lah. Ada lebih ya. Tapi anak-anak kita ikut lah. Anak-anak kita ikut mak ayah kita ikut dah lebih tak? Dah lebih sikit kan. Mak ayah kita ada ulama dia. Anak beranak kita ada tok guru. Dah. Pasal apa jadi gitu? Kerana ikut orang yang tidak ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari-mari malam ni nak jadi lebih ya. Bukan lebih sisi manusia, lebih sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak lebih sisi manusia tak mari sini masuk program mental baru lebih. Masuk program nyanyi lebih sisi manusia. Nak lebih sisi Allah, lebih sisi Allah ni tempat dia. Masjid-masjid, surau-surau, majlis-majlis ilmu. Ni tempat lebih ni. Tak salah dalam kita mari malam ni. Jangan berasa nyesal pula. Nyesal pula hamba mari malam ni. Jangan. Nampak? Berasa untung lah. Bahkan kalau kita mari mau belajar ilmu agama, rasa nyesal dah pula. Sebab apa? Molek sebelum ni aku mari lebih lagi daripada ni. Ni tua baru mari belajar ilmu agama. Tapi tak apalah, hujur Tuhan pilih kita. Dalam ramai-ramai hak duduk gang untuk nasib, Allah Ta'ala pilih kita. Boleh mari masjid, hujan-hujan pun boleh mari juga. Babenya kita. Orang lain duduk rumah, ngadak TV, tengok muka bini, hak masa ni tengok apa benda ni rebu, ubi, cicah, ngenyong. Betul tak? Sambil tengok TV 3. Kita pergi mari sejid Allahu Rabbi, mana kita sedang mencari kelebihan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berasa untunglah masing-masing. Dan niatlah dalam hati masing-masing, ya Allah ya Tuhanku, kalau ada pahala, ada keberkatan, ada kebajikan atas amal yang aku buat pada malam ini, aku nak sedekah pahala itu kepada ibu bapa aku. Faham ni? Hak mati-mati dah, tok nyang aku, tok ki aku, hak apa benda ni meninggal dunia dah. Pasal mereka dulu zaman muda-muda zaman hidup gitu ramai hak bahan lara. Jadi aku anak cucu cicit dia ni nak tolonglah mereka di alam barzakh dengan senantiasa bersedekah apa benda ni, pahala-pahala kebajikan hak kita buat. Pasal orang mati-mati dah tidak nak minta apa dengan Allah Taala. Habis kebajikan ni. Kita anak cucu cicit hak buat kebajikan learning ni hadiah ke mak bapak kita hak mati-mati dah.
Tak Jadi katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karamallahu wajhah ni Allah Ta'ala muliakan wajahnya. Pasal apa? Pasal Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang sahabat Nabi, tidak pernah sembah berhala. Tak ada sujud ke tok bekong. Sahabat lain setengah daripadanya dang juga. Hak ni dang sembah berhala, hak ni dang sembah seming cak naga. Hak ni dang tu acau. Jadi banyak dang. Antara hak dang Allah Ta'ala muliakan dia Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya kerana tidak pernah sembah berhala. Jadi nak umur dang. Dang gak sini nama sekarang. Bawa tak bekong ni bagi musafir. Tak bekong patung buat daripada wakhma. You buat warna jadi macam patung wakhma. Dah musafir maklum tak jumpa RNR apa perut nyebah Tuhan diri. Nya ambil tangan bualang mulut, nya ambil hidung bualang mulut bakang. Oleh kakak buh mula. Dia kenal zaman Islam dia. Kata nama bodoh aku. Zaman jahiliah itu. Pergi sembah tu bekang buat daripada wakhma, pergi makan dah ulang. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahawasanya kami sedang duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Kami ni kata Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat duduk dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu. Tiba-tiba masa Nabi dengan sahabat duduk dalam masjid, kata Sayyidina Ali, Nabi terpandang Mus'ab yang lalu dalam keadaan memakai pakaian buruk yang bertapung-tapung dengan kulit. Nabi tengok ke Mus'ab, sedangkan Mus'ab ketika mana duduk di Mekah dahulu adalah merupakan seorang yang kaya raya. Dia duduk dengan mak dia ni kaya kan. Nampak? Dan Mus'ab bin Umair adalah anak sulung. Dia ada dua beradik. Nampak? Bila anak sulung, mak ni sangat-sangat memanjakan Mus'ab, sehingga nak jumpa pakaian yang dipakai oleh Mus'ab ketika duduk di Mekah dulu, ayuh nak cari pakaian gini. Pasal apa? Mahal harga dia. Nak jumpa minyak wangi, perfume, minyak atar hak Mus'ab pakai ni, ayuh temu wangi gini. Pasal apa? Barang mahal. Kerana dibeli oleh ibunya memanjakannya dan memewahkan kehidupan Mus'ab bin Umair. Mewah dia. Tak guna jadi miskin, jadi basak terai. Kerana Mus'ab berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqun al-awwalun itulah di antara golongan-golongan termasuk orang Mus'ab bin Umair. Gelaran orang-orang awal-awal masuk Islam. Antaranya Mus'ab bin Umair. Awalnya Mus'ab bin Umair masuk Islam, mak dia tak tahu. Akhir lama-lama mak dia tahu juga, cobor. Bila cobor, mak dia suruh anak dia Mus'ab ni tinggal Islam, tinggal agama Muhammad. Suruh tinggal, tak tinggal, suruh tinggal, tak tinggal. Akhir mak dia ugu.
Kalau mudak tinggal juga agama yang dibawa oleh Muhammad, mau akan tarik belaka segala kemewahan, segala harta, biar menjadi miskin. Mus'ab tetap dengan pendiriannya, dengan agama tauhid, agama Islam. Tak kisah sikit, ya. Makna tarik, ambil jawatannya, dengan hartanya, dengan pitinya, dengan kak gerunya, ambil licin. Nampak tak? Habis tak ada benda. Mak dia ugut gitu. Nampak? Tak ada habis Sehingga dikurung Mus'ab bin Umair di dalam rumah. Pasang bodyguard dah pula jaga, jangan ditubik jumpa dengan Muhammad. Bukan saja dikurung dalam rumah, dikatak pula, dipukul pula. Tak gegih juga. Tak gegih. Babe dengan Islam. Akhir sekali mak dia buat guna, mak dia pun ugut dengan mak dia, kata kalau mudak tinggal juga agama Muhammad, mudak tinggal juga Islam, mak tak akan makan, tak akan minum, mak akan duduk di luar rumah tengah padang pasir, matahari terik, mak kering situ tak apa. Main psikologi pula. Biar Musa main siang ke mak. Tak apa, kita tinggal agama Muhammad, rasa siang ke mak kan. Lagu mana kata Mus'ab, wahai ibu, kalau dikurniakan kepada kamu 100 nyawa, cuti melayang, nescaya aku tidak akan meninggalkan agama Islam yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemah keming agama. Nampak tak? Mak dia duduk tengah pandang, tak makan tak minum mak dia. Sehari 2 hari. Lah Mus'ab kata, kalau mak mati sekali pun aku tak tinggal Islam. Damai apa duduk tengah pandang. Mak dia kata layang aku. Masuk dalam rumah. Akhir berhijrah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berhijrah dengan Nabi tu, tak ada kekayaan dah lah. Tinggal belaka kekayaan di Mekah. Masa mak dia kata dah, mu nak harta, tinggal agama Muhammad. Apa dia nak Nabi? Dia nak Islam. Nampak? Nak Islam juga. Akhir berhijrah dengan Nabi sehelai sepinggang. Nampak? Tu pengorbanan jasa besar sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta nak juga, tapi letak nombor 10, hak nombor 1 Islam. Hak tu kita kena buat panduan hari ni. Bukan Islam mari suruh kita buat harta. Piti-piti buat dalam lokal dah. Piti guna buat isi minyak, buat beli isi dagang. Wariluk peripik guna bitis. Takkan nak guna pahala pula. Takkan isi minyak benar. Manglah kata bayar dah. Pahala. Ambil pahala dengar di beliau. Manglah kata tuk mu. Isi minyak piti bau. Jadi piti teh dah. Teh pasal nak guna di dunia. Tapi jangan lupa kita kena guna juga piti pada hari akhirat. Namanya pahala, namanya kebajikan, namanya amal soleh. Ketika itu pada hari akhirat piti tak guna dah. Apa benda ni? Harta benda tak guna dah. Piti tak guna, harta benda tak guna. Yang memberi guna amal saleh. Situ pula. Jadi kita nak cerdik dua, cerdik dunia akhirat. Lepas tu pada sembahyang timam doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dunia yang baik. Dunia yang baik ini termasuklah kita ada harta, kita ada piti, tak minta orang. Pasal minta orang ni nak oleh. Hina.
Hiji minta sedekah boleh tak? Nak boleh orang hina. Mana tu imam minta sedekah orang isi minyak? Jadi kata dia orang, tak boleh. Jadi kita nak boleh? Boleh. Dunia nak boleh. Yakni kehidupan kita tidak meminta-minta. Tapi jangan lupa akhirat hasanah juga. Wa fil akhirati hasanah. Dan akhirat kita nak hasanah juga, molek juga, baik juga. Lalu kita pun selepas mencari rezeki bertebaran, kita pun pergi cari dia belanja, nak buat belanja pada hari akhirat. Cerdik dah. Cerdik tu. Nah, dah kalau cari dunia saja, akhirat dah cari, lawang pada cerdik pada. Betul tak? Ada kan kata yang berlawanan. Rajin lawang dia malah, kaya lawang dia miskin. Betul tak? Gemuk lawang dia kuruh. Cerdik lawang dia bodoh. Betul tak? Takkan nak jawab dak cerdik. Dak cerdik tu cikgu apa kau bodoh dah bukan ngasa ke? Dak ngasa perkataan bila kita guna pada tempatnya elok. Yang dak elok perkataan tu kita guna bodoh mu mayang mu. Baru dak kena. Mu ni nak jadi benda ni. Main dak mayang lama ni. Daripada bodoh sampai ke tua ni. Dak dengar orang ngajar, orang kata dak mayang tu orang bodoh. Boleh guna kata tu. Umum dia bagi Jadi Nabi tengok Mus'ab bin Umair pakai baju buruk. Berbeza kehidupan dia masa duduk Mekah dulu. Lalu Nabi menitiskan air mata mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah kerana sangat dimanjakan oleh ibunya dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ini ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin. Muhajirin orang yang berhijrah dia panggil muhajirin. Orang yang duduk di Madinah yang bukan berhijrah duduk situ dah dia panggil golongan-golongan Ansar yang senantiasa bersiap sedia menolong orang-orang muhajirin. Ansar dipanggil. Yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Miskin Mus'ab bin Umair ini sahabat mati. Ada sahabat yang digantikan kemiskinannya yang duduk di Mekah kaya, berhijrah ke Madinah miskin, lepas tu jadi kaya balik. Antaranya Abdul Rahman bin Auf, duduk Mekah kaya, berhijrah dengan Nabi, jadi miskin balik. Pasal tinggal mereka di Mekah, kedai 7E tinggal, t-shirt tinggal, kedai rocek tinggal, kilang balok tinggal, kedai kain tinggal, habis tinggal mereka. Berhijrah dengan Nabi sampai Madinah, sehelai sepinggang juga. Nampak? Lepas tu dipinjam modal dengan orang, nega jadi kaya pula. Allah gantikan balik kekayaan dia. Hak Tuhan tak ganti kekayaan ni sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Auf pernah menangis mengenangkan kisah Mus'ab bin Umair. Kata Abdul Rahman bin Auf, aku bimbang. Kerana di antara sahabat yang kaya sama kaya dengan aku duduk di Mekah, lepas tu berhijrah ke Madinah. Tidak diganti kekayaan antaranya Mus'ab bin Umair. Adapun aku, Tuhan ganti kekayaan aku. Aku cukup bimbang, tidak ada bahagian untukku akhirat. Pasal Tuhan ganti sudah di dunia. Aku bimbang. Nangis Abdul Rahman bin Auf. Nampak? Ada Abdul Rahman bin Auf, orang dia sahabat Nabi. Semayang belakang Nabi sama. Nampak? Banyak bersedekah. Tiap hari sedekah, bukan hari Jumaat aja sedekah.
Hari Jumaat ni sedekah tu bukan Abdul Rahman tu, Haji Ramang tu. Ni tiap-tiap hari sedekah. Satu hari 30 ekor unta sedekah. 30 ekor, kaya tau. Unta. Bukan yang togel. Bukan yang kampung. Unta. Bayang, kayanya. Dan membebaskan 30 orang hamba. Nak hari. Bukan 8 tahun sekali, nak hari. Kaya kawan ni. Antara sahabat Nabi yang kuat berpuasa. Allahu Rabbi. Kuat puasa ni. Jarang ni jumpa orang kaya kuat puasa. Biasa orang banyak biti, orang kaya jarang puasa. Tapi biti banyak puasa dia. Tengah malam boleh makan ni. Pukul 3 pagi makan macam apa tu? Dokanya kaya KFC. Ni orang kaya yang kuat puasa, Abdul Rahman bin Auf. Pasal apa dia suka berpuasa? Kerana dia tidak mahu jadi orang yang kasih kepada harta. Pasal kalau tak puasa, berhajat pada makan minum, berhajat pada makan minum, berhajat pada biti, berhajat pada biti, kena cari yang mau. Cari tu jadi kasih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana peperangan Uhud, antara ahli yang syahid dalam peperangan Uhud lebih kurang 70 orang, termasuk Mus'ab bin Umair. Ketika mana nak makam, nak tanam para syuhada di medan Uhud yang terkorban, yang syahid pada jalan Allah, antaranya Nabi jumpa jasad Mus'ab bin Umair. Ketika mana nak kafankan jasad dia, nak kafankan apa benda ni tubuhnya, bila ditutup kepala nampak kaki, bila ditutup kaki nampak kepala. Berarti kain kafan untuk menutupi jasad Mus'ab bin Umair tidak cukup. Padahal duduk Mekah kaya-kaya, bila mati tak cukup kain kafan. 2 kali Nabi nangis tengok jasad dia. Tutup kepala, kaki semua, tutup kaki, kepala nampak. Akhir tutup kepala, kaki tudung dengan daun-daun kering. Tengok orang hebat. Nampak? Meletakkan nilai agama pada tahap yang sangat-sangat tinggi. Allahu Rabbi. Ni kita kena ambil i'tibar. Banding dengan kehidupan kita ni jauh dah. Jauh. Macam langit dengan bumi ya. Macam orang ni dia nak banding penulisan manusia dengan Quran. Bengong tunggu. Ada pula nak banding Quran dengan tulisan manusia. Mana boleh banding? Nak banding tulisan manusia sama manusia. Quran ni kalam Allah. Boleh nak banding. Kalau nak buat perbandingan biar munasabah. Macam enggak kita buat perbandingan kan? Kita cakap dengan kawan-kawan kita, mana laju kaca dengan bibar? Boleh tahan kira. Ni mana laju kaca dengan Ferrari? Berbandingan kepala otak benda gitu. Jadi ni manusia jahat, ada jahat manusia. Dia buat perbandingan. Perbandingan pemimpin-pemimpin. Ni pemimpin-pemimpin dunia dengan Rasulullah. Tak boleh nak banding. Mana boleh banding? Kawan tu afdalu makhluk terbaik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula.
Dan bila diangkat satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain, dan kamu menutupi, yakni menghias rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Maka sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada hari ini. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat sahaja dan tidak usah mencari rezeki. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Nabi buat perbandingan. Nabi tanya sahabat-sahabat, mu rasa guana? Kalau Tuhan beri kepadamu kekayaan, pagi kaya tak kaya, siapa pagi baju lain, tang baju lain. Bagi makan minum pula, pas pinggang sepinggang, pas pinggang sepinggang, tukar sama hidangan, tukar macam hotel kan. Makan kat tempat mewah-mewah kan. Mula-mula di atas dulu ni. Apa benda ni? Bahagian muqaddimah. Buat basuh mulut. Lepas tu kemudian ambil makan. Mari dia punya waiter dia. Akak pinggang. Lepas tu buat mari isi. Buat mari hak hidangan sungguh. Dengan nasi, dengan ikan, dengan daging, dengan kambing, dengan unta, dengan beruk, macam-macam. Makan. Habis makan nasi, ada lagi hidangan lain. Ada pula buat mari dessert pula, dessert. Bagai cuci mulut pula. Betul tak? Akak pinggang makan dah Lepas tu buat mari pula dengan timur Cina, dengan tebik apa benda ni, walima, waruku. Betul tak? Habis apa semua, tukar air pula. Tadi air pressuring, air panas pula mari. Makna mewah tak? Nak rakyat kehidupan ini sangat mewah. Lalu Nabi kata, lagu mana kalau Tuhan takdirkan kamu esok-esok jadi kaya, jadi mewah, jadi senang, lagu mana ibadatmu? Sahabat-sahabat lalu menjawab, wahai Rasulullah, tentunya di waktu itu kami lebih baik pada hari ini. Masa apa? Tak payah sibuk cari bitih dah. Bitih ada dah, makan minum siap belaka dah. Kita tu buat ibadat je lah. Kata sahabat-sahabat. Kalau orang tanya kita kan jawab gitu lah. Jawab gitu kan. Tak apa Ustaz, jadi projek ni Ustaz. Selesai projek ni Ustaz, kita mari surau Ustaz. Jadi dalih mari surau lagi, dalih mari dengar lagi, dalih mari sejik lagi, masa dah siap lagi projek ni. Dah lama dah Ustaz, dalam 6 bulan siap. 6 bulan kita mari sejik Ustaz. Habis projek ni, projek lain pula, betul tak? Habis projek ni, tak katakan habis panjang umur, habis projek ada buat buat lokal ni. Dah mari ke masjid lah. Kuliah dah mari kau. Mana dengan mak? Habis wajib, habis dah tak tu. Mana dah hari kau? Wajib lain pula Ustaz. Murah rezeki. Sahabat itu. Sahabat kata, kalau Tuhan beri kepada kami kemewahan, kekayaan, mudah kami nak buat ibadat. Tak sibuk dah cari dunia. Tu buat ibadat je. Maka Nabi SAW menjawab, Nabi beri jawapan, la antumul yawma khairan minkum yawma idzin. Jawapannya dah. Sesungguhnya mu pada hari ini adalah lebih baik. Molek learning lagi. Menyebabkan mu boleh buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan yang pertama, kata ulama-ulama, di dalam melakukan ibadat jangan tangguh. Jangan tangguh dalam buat ibadat. Jangan nak tunggu tu baru nak buat, jangan nak tunggu ni baru nak buat. Kan Nabi katakan, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 sebelum datang 5 perkara. Betul tak? Buat ibadat boleh tangguh. Sikit lagi lapang lagi aku buat ibadat. Syababaka qabla haram. Rebutlah apa benda ni masa mudamu sebelum datangnya waktu tua. Dah mari tua dah
Dorok dah lah nak buat ibadat gua dia tua. Nah, dah makan-makan pun tak apa nak dah. Zaman muda itu 2 pinggang mau mukadimah. Nah, pan nambah. Lah ni dah main umur 78, 82 dah makan main piring pula ni. Dulu main pinggang, lah ni piring pula. Nah, main suak dengan sudu. Tangan tak ada, tangan ketok kakak. Bini suak dengan sudu. 2 sekali suak. Nah, mau. Baru 2 sudu bang. Tak lalu dah. Nah, dah piti dalam bank ada 3 juta kan? Bank Islam. Bank Nasional 8 juta. Nah, ada ni kan nasi lauk gajah celup tepung ah. Dak. Nah, makan nasi kuah pun tak tahu. Kuah apa? Kuah pula tak boleh satang mana boleh, satang tak boleh, manis tak boleh, garang tak boleh, habis tak boleh belaka. Apa garang tak boleh dah makan kuah air sejuk itu. Allah nak ajar manusia yang tak reti bahasa. Mu ingat mu kaya mu boleh buat belaka? Yang berkuasa kerajaan Allah. Yang hebat kerajaan Allah, yang mengkayakan kerajaan Allah, yang beri kesihatan ke kita malam ni dia kerajaan dia Allah Ta'ala. Lepas tu kena sembah dia, kena takut ke dia. Takut ke manusia? Bodoh punya manusia. Takut ke Tuhan? Takut apa ke manusia? Manusia siapa masa mampu ke bahan tanah je lah cau. Takut ke Tuhan? Sembah dia 5 kali sehari. Pasal apa? Dah dia buat kita, dia beri kesihatan ke kita, dia izin kita napah. Kita boleh napah ni siapa dia izin? Allah Ta'ala. Ke jabatan pernafasan, izin ke kita boleh napah tarik lepas. Nikmat tak nikmat Tuhan beri. Acu Tuhan beri kepada kita, Allah dah izin ke kita boleh napah. Tak boleh nak napah. Sakut rebah tu tak boleh nak napah dalam bilik air rebah, betul tak? Turun daripada masjid rebah. Rebah pasar. Tak boleh nak napah, sakut. Bum rebah tam belakang. Kerana kerajaan Allah tidak izin dia menapah. Itu kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita pinjam bermacam-macam nikmat. Jangan kufur nikmat. Jangan lawan Islam. Jangan lawan agama ni, lawan Islam. Di Islam lawan Islam. Bongok punya kan? Allah suruh kita buat kebaikan. Allah suruh kita jangan buat kemungkaran. Tu tugas kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Hendaklah ada sebahagian di antara kamu yang menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mesti ada. Dan kalau tak ada, habis berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakak-pakak tengok belaka, maksiat depan mata, pakak-pakak tak berani nak tegur, pakak-pakak diam belaka, sekapung dosa. Kena ada di kalangan kamu suruh buat baik. Kena ada di kalangan kamu buat melarang kemungkaran. Mesti ada. Kalau Dr. Imam tak bila, kalau Dr. Bila tak siap, kalau Dr. siap AJK masjid, mesti ada. Ketua kampung, MPKK, kena ada. Aja maksiat depan mata bakal tengok klik macam kura. Kena khabar ni haram, ni berdosa, ni kena laknat, ni masuk neraka, mesti ada. Nampak tak? Dah kita. Batu tugas ulama masuk berat. Tugas ulama ni berat. Tugas tu guru, tugas pendakwah. Kerana tugas mereka tidak disukai oleh orang-orang yang fasik. Tidak disukai oleh orang-orang yang jahil. Dibenci oleh puak-puak kafir. Kerana tugas ulama
mengajak kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran. Hak cegah kemungkaran sakit tu. Orang marah. Lepas tu bila ulama-ulama kata haram, ulama-ulama tegur, dia kata gua ni ulama lah jaga tepi kain orang. Ulama tahu apa, duduk sejik dah kata sebab la ilaha illallah. Cakap apa macam orang tak ada agama gitu. Muju ada ulama tegur, muju ada wali-wali Allah, muju ada pendakwah di atas muka bumi. Ni tanah air kita ni muju ada ulama-ulama. Betul tak? Muju ada orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau tak ada ulama-ulama, kalau tak ada tuan-tuan guru, tak ada wali-wali Allah, tak ada orang yang bertasbih pada Allah, berzikir kepada Allah, sujud kepada Allah, lama dah bumi ni aculbu. Pasal apa Allah Ta'ala turunkan hujan? Kerana ada doa-doa orang yang dekat dengan Allah. Siapa dia yang dekat dengan Allah? Ulama-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja golongan-golongan yang takut kepadaku adalah ulama-ulama. Sebab doa dia Allah turunkan hujan. Sebab doa dia kepada kita rezeki. Nampak? Ada ulama-ulama, ada orang tua-tua yang lemah, ada budak-budak, ada binatang-binatang. Kalau tak ada golongan-golongan ni, tertahan hujan daripada langit, habis kering kotang bumi. Itu dah tahu kali lah. Bagi awak manusia nombor satu orang jahil. Pas sebabok kemungkaran kepada Allah. Ni ke dia ni dia. Expo benda tatu benda. Lanjang pula. Lanjang pula. Betul tak? Kita tatu benar badai. Jatang tina lanjang pula. Tutup ni. Biskut cantik. Tutup dengan cantik. Dah. Kalau buat di Amerika boleh tahan kira. Buat di Sweden boleh tahan kira. Sini pak. Pak kita lah pak. Tak ada Melayu. Kan awak kata. Arak dengan arak, kilang arak dengan kilang arak, judi dengan judi, zina bilicin. Kerana mak bapak pada hari ini sibuk memberi dunia kepada anak-anak mereka. Bukan sibuk nak beri akhirat, sibuk nak beri dunia. Mak bapak pada hari ini bimbang sangat kalau anak-anak dia tak reti dunia. Semua bercita-cita nak anak-anak dia 10A, hak ni 15A, hak ni 20A. Kalau tak boleh 20A, mak bapak bimbang sangat, menangis diri mak. Ayah ni balik daripada rumah ni dengan anak boleh 5C, 5B ni, marah ayah. Ni buka tali pinggang ayah ni. Bertelarah luar. Ada tali pinggang buka, berdaya belakang anak. Masa anak dah uti bahasa dia kata ni. Orang suruh belajar tak belajar. Boleh 5B anak. Bila belakang anak. Tak makan tak minum anak gitu. Bahang dia ayah. Lepas tu anak tanya pula ayah, dah ayah itu berapa A? Pada? Mak kata ayah mu 5G. Dah. Piak pula ayah kat belakang. Bimbang sangat anak gagal dunia, tapi tak bimbang anak gagal akhirat. Anak dak semayang dak bimbang sikit ayah. Anak buta Quran mak bimbang dak. Padahal dengar khabar orang dulu-dulu cerita, kalau anak-anak orang dulu-dulu dak pandai baca Quran, mak bapak dia malu. Bukan semua dak pandai. Ada 6 beradik seorang dak pandai Quran. Oh malunya lah. Dalam ni 5 beradik bodoh Quran, dak reti kahli. Buku Quran suruh baca tak erti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah apa gitu.
Beranak Islam dah. Bismillah lebih berat pada mu'allah. Suruh baca Baqarah, alif lam mim bahang alaman. Tahu tak? Dah mak bapak dia malu tak? Tak malu sikit. Dah ke mana mak bapak malu bila anak-anak dah alif hijau molek. Anak hijau tukar kebun sekolah ke? Anak dah jadi cikgu sekolah, jadi tukar kebun sekolah je anak. Malu sangat mak bapak. Anak kerja tukar hapuh ke? Allah malunya lah. Bapa mu kerja gitu mu nak tengok abang mu doktor ke? Malu sangat mak. Anak jadi tukar hapuh. Anak kerja jaga jambang. Malu kan. Tapi anak-anak dah semayang dah malu sikit. Mak bapak beruk dia panggil. Mak bapak apa gitu. Padahal bila kita mati esok-esok, anak ni yang tukang baca Quran, tukang berdoa, tukang semayang jenazah dia. Dan kalau buta akhirat, buta akhirat boleh ngaji kubur? Tak boleh. Lepas tu kalau kita pergi ziarah kubur, kita tengok kubur tu belang Syekh Ibrahim mana, kita tengok Batu Nang. Hari Jumaat peka ziarah. Tak kan? Pasal kata musim hujan, musim tak hujan, kita tengok. Tak? Ada 3 orang ziarah. 3 orang tu hak 3 hari lagi nak masuk lubang kubur. Hak muda-muda dah. Yelah orang gepek. Ada benda. Apa? Mak bapak tak ajar. Mak bapak suruh kerja dunia. Bila mak bapak tu mati, anak kerja sungguh dunia. Tak ingat dah ke kubur. Kubur gi ziarah kubur setahun sekali hari raya. Baik benar tu, baik benar tu. Tu pun gi ziarah baca doa kat kubur lain. Bahan kubur menggak bagi alam. Salah apa dia? Salah kerajaan, salah kita. Betul tak? Salah kerajaan, salah dia. Salah kita, salah kita kan. Kita ni dekat kerajaan mana. Dah salah kita kan. Betul tak? Tak salah dia, salah dia. Dah ajar bini, dah ajar anak-anak agama. Silap kita tu. Allahu Rabbi. Ni cuti sekolah ni balik ni. Amal anak-anak balik kan, anak balik, natu balik. Natu puang balik, natu lelaki balik. Hak Johor hari tu. Anak apa benda ni natu Johor balik cuti sekolah. Tubik daripada kereta natu. Rambut kuning. Tahan tak? Rambut kuning nyala macam anak ke rambut. Mak tak kata apa. Mak dengar hak mak boleh Tuhan dia mak. Tak kata apa, tak berani nak kata. Tak berani nak kata bini mu buat apa tu, gitu semua. Hari tu mula-mula nikah tak gitu mana. Awal-awal jadi orang hutang nampak. Tak berani nak kata. Kalau kata tak bau 250 sebulan. Pasal anak ni 250 baik ingat mau sebulan, 250 sebulan. Dah kalau kata rambut kuning macam beruk, patut boleh tak? 250. Boleh. Dah waktu telang dia mau. Natu beruk lah asal 250 boleh sebulan. Jauh tak dengan Mus'ab bin Umair? Jauh kena. Tu lah. Patut kena bagi dengar. Biar kita beza hidup kita dengan sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka ini merupakan ahli syurga. Kita dah tahu pergi syurga ke tak? Dan kita nak syurga, mendambakan syurga Allah. Jadi biarlah kita hidup macam ahli syurga hidup. Ni kehidupan ahli syurga ni. Kehidupan ahli syurga. Lagu mana kehidupan ahli syurga? Kemudian dia kata Nabi SAW, kalau Tuhan beri kepadamu kemewahan, tukar semua baju pagi lain, petang lain. Bukan salah tukar baju ni, nak kabur kemewahan. Bukan salah tukar, nak tukar. Siapa masuk tukar memang kena tukar. Cuma nak rakyat kemewahan. Nabi kata apabila rumah-rumah kalian mewah,
sebagaimana sebagaimana rumah kamu ini seperti kamu memasang ke lambung Kaabah. Mana hias dengan comel lah. Dan memang rumah-rumah kalau ni comel, lawa, mewah. Rumah berjeregu sekor-sekor. Macam ke tak mampu. Betul tak? Kau ada kolang-kolang, kau ada tasik-tasik, kau ada kebun-kebun. Ruang tamu bapak ruang tamu ni. Daripada ruang tamu nak pergi dapur boleh jamak kosong. Bapak rumah. Anak boleh hilang dalam rumah, duk temu jari, bunyi suara. Adik cuk. Ini adik cuk ada sini. Kana, sini. Tak jumpa jari. 3 minggu jari anak. So je rumah. Betul tak? Dengan perabot mewahnya, dengan kursinya, dengan bermacam-macam jenis perhiasan. Hak lasi, hak kapek, betul tak? Hak nak nampak Islami sikit ni, kaligrafi hak tepah tu. Daripada luar macam-macam ayat ada. 1000 dinar dak 1000 dinar, Yasin dak Yasin, Baqarah dak Baqarah, 3 ku dak 3 ku. Tak apalah nak tapi biar pandai baca. Suruh tuan rumah baca, dah ada sikit arang. Dah ni kau ni beli dona, ni beli Mekah ni. Order tu. Order Pakistan. Dan ni suruh ni orang kata 1000 dinar. Dah baca kali. Tak tahu apa. Tak tahu. Dah tahu tapi apa. Ya tahu ya boleh baca. Tapi saja. Lawa rumah dah. Comel. Rumah tak apa lawa tapi jangan kasih ke rumah, tak mau bagi surat, nak kasih ke rumah. Boleh rumah baru, beli rumah baru kan. Bayang dah ni rumah baru kat gini, wah hiasan begini. Bubuh TV besar stay, tengok dengan anak-anak dah. Bayang dah. Tuhan pun beri rumah cuti, boleh duduk lah. Hak semedi, hak teres, hak banglo, hak dua lapis. Hak 3 lapis, hak rumah bawah tanah, macam-macam. Tak apalah rezeki dia bagi. Tapi biar bagi sejik. Sampai masa pergi sejik, tubik daripada rumah ni duduk. Siapa nak pergi masjid, boleh rumah cuti. Hal ni boleh bini sekor, siapa nak pergi surga. Tunggu ke bini dia. La ilaha illallah. Zaman dak nikah itu mari sama masjid. Tuhan wi bini sekor, dak wi pagi baru wi sekor baru. Dak pergi masjid duduk cengok tengok muka bini macam lawa dengan bini dia. Kalau muka bini macam Ratu Catik Brazil, boleh tahan kira. Ni bini dia dapat ke kucing siang. Duk tunggu juga, mu tengok aku tengok mu, mu tengok aku tengok mu. Dah panggil bila nak beranak pula sekor lagi. Dah. Hari sejik atak lah bodoh. Orang suruh mari agak ngau tok ngau banyak mak waktu tidur sini. Tu balik esok dah. Paisa tembak balik bahan mati jana. Bukan suruh sini duduk sini 6 minggu. Sampai masa balik sampai masa kerja. Ya, kerja mana-mana. Dalih juga. Mus'ab bin Umair, sahabat yang berhijrah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal habis kekayaan. Tinggal, bukan tinggal sebentar, tinggal selama-lamanya. Kerana siapa? Kerana Allah. Dah kita suruh tinggal rumah sekejap je. Isteri kakak ambil lah. Sayang nak tinggal. Bukan kata kaya macam ke Mus'ab bin Umair duduk Mekah, dah kaya mana pun. Pintu-pintu rumah pelewuk atak-atak baru ni terbang 3 keping. Siapa sayang nak tinggal?
Dalam rumah tak ada harta banyak mana pun, tak ada 10,000 dalam rumah. Nah, tebing-tebing cari ada 8 riyal. Nah, dalam leceh kajah ada 13 riyal. Nah, kalau kira-kira geseli 13 riyal situ. Dah harta dia ada. Nah, capur ngejang, capur ngecicing apa semua tak ada 100,000. Nah, dapur-dapur apa semua tak ada harta benda pun buyuk-buyuk hak lama belaka. Tak meletung buyuk. Ada kurang mesti otok dulu. Nah, dah macam mana harta kita rupa-rupanya. Sayang juga nak tinggal kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, berat nanang itu ya. Kita ingat kau orang ngisyak berat tau. Kita berat pada makfid ni. Dia tengok ni ngisyak ni berat, ngisyak. Nah, orang ngisyak ni oleh mari sujud. Nah, duduk belakang klik macam begitu. Kadang-kadang bahan lipat. Mana kurang-kurang lagi gak leh. Buat ramai. Nah, dan kita nak pergi rasa. Di mana katanya Tuhan pengarang kalau semuanya sudah ada maka senanglah hendak berbuat ibadah. Memang tahu. Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Artinya lebih memungkinkan kita untuk membuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Learning boleh buat ibadat. Saya tunggu. Dah saya tunggu esok lah. Dah saya tunggu nanti. Nah, pas pada ni lah. Nah, tunggu segar sikit ni tak apa segar dia ni ustaz. Nah, 3 pagi ni apa ni pening kepala semua. Tak. Nah, pasal dang dunia jadi darah daging kita. Allahu Rabbi. Akhirat bagi kita tak penting. Jangan main dunia. Dunia ni kalau orang kasih, betul-betul kasih dunia, sakit jadi sihat. Betul-betul kasih kan. Nah, nak mati lila nampak 3 kali yasin yo. Wak bulatang timang kata bilang. Kalau ada mangut congong. Dengar orang nak atas peti sewa mangut congok tu. Nah, bunyi Waalaikumsalam bunyi. Nah, dia kata cucu kata no, paman nak atas peti sewa 3 bulan. Bangun congok tu. Imam kata lati la ilaha illallah. Tak mampu lagi nak tahu. Tak. Ai sigat 2 gelas. Nah, dunia punya pasal. Betul tak? Hospital, tengok hospital. Hospital so. Tak? Nah, cewek ke 100. Segar. Bahawa ni mari 5 riyal, ni mari 10 riyal tak kau. Ambil ke 100, wakah kata waktu ambil daripada bank lacur ke orang sakitnya. Ambil balik dulu nah. Bubuh cocok gitu depan muka dia. Tengok tangguh congok gitu orang sakit. Nah, tadi kan darah tadi Tadi darah kata buka tek tutup tek, buka tek tutup tek. Ali tu bing. Ni mari 5 riyal. Alik dah. Dia kata ambil balik dulu dah. Alik dah. Ya ada tek dah bunyi. Dah ni wigi 100. Wanungu molek. Nah, bangun congok hari pula dah bunyi. Suruh mari pula esok. Dah kalau mari esok dia waktu. Faham? Jangan main harta. Ni kalau mana ni boleh harta mari tau. Pas pada mai harta imam bagi 500 orang mari tau. Peti atas kepala li. Dah, ke bawah apa? Piti. Kalau Allah Ta'ala raya dengan piti malam ni semayang 3 rakaat, 300, 4 rakaat, 400. Allah raya, mari tau. Habis. Hak manji yang berenang lagi. Tapi pahala mana nampak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahli nampak tak? Perut lapar ceruk molek perut. Tapi kalau WBT, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jatuh atas kepala tu imam.
Toko itu sama tebal dengan batu depang. Faham? Tema musim belakang kita mayang pula kali gisa dah bunyi. Betul tak? Mayang pula kali gisa jadi lapang dah situ. Nah. Tuhan raya dengan pahala. Buat siapa? Tuhan buat pahala dah apa? Ujian pada orang beriman. Percaya ke tak percaya? Percaya tu dia panggil beriman. Nah, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman pada malaikat, beriman pada qada dan qadar, beriman dengan akhirat. Barang dah apa belaka. Nabi sahabat-sahabat nampak dia tu nampak tak? Allah nampak. Malaikat nampak tak? Akhirat nampak tak? Tak. Dia panggil beriman. Kemewahan hidup banyak menghalang seseorang daripada berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang berlaku di hari ini, segala yang kita milik kalaupun tidak melebihi keperluan, namun ianya sudah mencukupi. Tetapi bila dibanding dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah daripada mereka. Sedangkan ibadat kita sangat jauh ketinggalan. Kekayaan dan kemewahan yang ada selalu menyibukkan kita dan menghalang daripada berbuat ibadah. Kita sibuk menghimpun harta dan juga sibuk menjaganya, serta sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Tidak ubah seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai satu jurang emas, dia berhajat untuk mencari jurang yang kedua sehinggalah ia dimasukkan ke dalam tanah menemui kematian. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit tafsirah yang ringkas pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa shammi sharafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Sini ada dua pengumuman, iaitulah insya-Allah derma pada malam ini kita kumpulkan dana pembangunan fasal yang ketiga, menyiapkan bangunan pengajian Pandika Sekolah Agama Al-Irsyad di Balut Kuantan. Siapa-siapa yang nak menderma maka bolehlah meletakkan